Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasallim. Kita sambung perbincangan sikit lagi tentang perkaitan antara bab 3 dan juga bab 4. Dalam bab 3 iaitu tentang wahyu dan sains. Wahyu itu termasuklah Al-Quran dan juga As-Sunnah. Okey, perkara yang paling penting untuk kita faham bahawa tujuan wahyu itu ataupun kita nak kata maqasid wahyu. Apakah sebenarnya maqasid yang terdapat dalam Al-Quran? Apakah sebenarnya tujuan-tujuan Al-Quran itu diturunkan? Antaranya mengikut Said Nursi mengatakan bahawa wahyu ini diberikan kepada manusia untuk mengukuhkan, menetapkan 4 perkara. Yang pertama ialah pengukuhan tentang keyakinan kepada Allah. Yang kedua tentang pengukuhan terhadap keyakinan kepada Nabi, kepada wujudnya hari kiamat dan juga keyakinan dan juga pengukuhan terhadap keadilan Allah. Jadi, dalam bab 4 kita nak cerita pasal syariat. Jadi, syariat ini sumbernya dari mana? Sumbernya daripada Al-Quran dan juga Sunnah juga. Jadi, sebab itulah bila kita membicarakan syariat, kita juga tak terlepas daripada membicarakan tentang Allah, Nabi, hari kiamat dan juga keyakinan terhadap keadilan Allah. Jadi apa sahaja perkara yang disyariatkan dalam aspek hukum hakam, hakikatnya ialah penonjolan ataupun bukti kepada kasih sayang Allah kepada kita. Jadi Al-Quran dan Sunnah ni merupakan kebenaran yang mutlak yang tak mungkin tidak benar. Tidak mungkin tidak benar walaupun tidak dijumpai pembuktiannya menurut sains. Faham kan? Jadi semua itu mengarah kepada keyakinan kita kepada kekuasaan Allah. Allah kalau nak buat apa-apa saja cukup sekadar Allah berkata kun, maka akan berlakulah. Kun fayakun. Jadi maka akan terjadilah, maksudnya macam tu. Jadi apa yang harus ada pada kita ni ialah sikap kita untuk sentiasa berusaha mengikut panduan Al-Quran dan juga As-Sunnah. Kalau kita ingin keluarkan hukum, nak keluarkan ijtihad, sebab ijtihad ataupun pandangan daripada orang yang pakar dalam bidang sains dan teknologi ini diperlukan oleh para ulama, para mufti untuk mereka mengeluarkan fatwa. Sebab para ulama dan mufti ini mereka mahir dalam bab ilmu-ilmu yang berkaitan dengan Quran Sunnah. Mereka mahir usul fiqh, mereka mahir ulum usul ataupun ulum tafsir. Semua ilmu-ilmu yang berkaitan dengan cara nak mengeluarkan hukum secara sah menurut Islam, mengikut kaedah-kaedah yang disahkan oleh Islam itu, para mufti kita mahir ilmu-ilmu itu. Tetapi ilmu tentang apa yang berlaku dalam dunia kontemporari, contohnya tentang vaksin COVID-19 contohnya, tentang transplant organ dan sebagainya, para mufti ataupun para ulama kita memerlukan maklumat itu daripada orang yang bergiat dalam bidang. Jadi sebab itu kalian selaku orang yang berada dalam bidang ini harus menjadi pakar, harus menjadi faham betul-betul apa yang berlaku dalam dunia bidang anda itu, kerana maklumat itu diperlukan oleh golongan ulama kita untuk mengeluarkan hukum. Kalau ilmu dalam bidang sains dan teknologi anda ini tidak cukup masak dan sebagainya, hanya mengikut apa yang dikatakan oleh pihak barat, tak ada langsung ijtihad ataupun tak ada langsung pemikiran dan juga pandangan sendiri, maka maklumat itu pun akan disampaikan kepada mufti dengan maklumat yang tidak cukup masak, maka mufti pun akan mengeluarkan fatwa dalam keadaan fatwa yang tidak cukup masak. Faham tak maksud Ustazah? Jadi itulah kepentingan golongan ilmuwan dan juga golongan ulama ini untuk memberikan satu penyelesaian terhadap masalah semasa umat kita ni. Jadi sebab itulah yang banyak berlaku sekarang adalah tentang isu kesihatan lah, isu perubatan. Jadi adakah kita nak ikut Quran ataupun kita nak ikut sains teknologi? Kita boleh sepadukan kedua-duanya, tetapi kan kalau dunia ini arus perdananya ialah sains dan teknologi barat, kat situlah pentingnya peranan ilmuwan ataupun pakar-pakar sains teknologi yang Islam ini untuk mengenal pasti bahawa mana yang sebenarnya limit kita boleh ambil daripada ilmu-ilmu daripada barat ni dan mana sebenarnya kita punya pegangan kita sendiri. Sebagai contoh yang paling mudah lah kan, setakat mana kita nak ambil ilmu-ilmu ataupun pandangan daripada WHO, WHO tentang perlunya, tentang apa kita nak kata, tentang perlunya penjarakan saf ketika solat. Kat situ kan ada macam dilema kan, kita nak ikut yang mana satu ni.
Saf kita tak pernah akan ada, tak pernah saf umat Islam ini sebenarnya jarak-jarak sedepa-sedepa macam tu. Tapi disebabkan ilmu yang kita terima, kata penjarakan sosial diperlukan untuk mengelakkan jangkitan dan sebagainya, maka kita pun menurut saja. Jadi kita pun maklum bahawa ada setengah-setengah ulama tidak bersetuju sebab perubatan yang sebenarnya kepada jiwa dan juga badan manusia ada dalam sunnah Nabi, ada dalam syariat Islam. Jadi mana datang sebenarnya idea kita berkata soft kena jarak-jarak macam tu? Begitu juga dengan sentuhan salam kan. Kita tak nak salam, cara salam kita dah lain pula sekarang ni. Pernahkah wujud dalam sejarah Islam cara salam yang macam tu? Cara salam yang letak tangan kat dada. Tak ada masalah lah, benda ni bukan benda berkaitan dengan ibadah, tapi nak kata tentang cara hidup, tentang cara sunnah Nabi tu. Jadi kat situ berlaku dilema. Kalau macam orang Islam hanya menurut sahaja ilmu-ilmu yang diberikan oleh Barat, tidak betul-betul cross-check dengan ilmu-ilmu daripada Rasulullah, ilmu daripada sunnah, maka akan berlaku pertembungan yang macam ni lah. Jadi itu antara cabaran besar sebenarnya kita sekarang. Jadi sebab itulah Ustazah nak nyatakan kat sini, sebelum kita masuk bab 4, iaitu bab yang berkaitan dengan syariah, nanti akan kita bincangkan kes. Kalau berlaku macam ni boleh tak? Kalau macam ni boleh ke tak? Sebelum kita nak bincangkan boleh ke tak, halal ke tak, haram ke tak, keyakinan kita kepada wahyu tu kena settle. Itu yang tadi awal tadi dalam 2 video yang sebelum ini Ustazah nyatakan tentang pentingnya keimanan kepada Allah. Sama macam hari ini tentang vaksin contohnya. Memang kalau kita tengok kat media sosial tu memang bergaduh lah antara pro-vaksin dan juga anti-vaksin kan. Yang pro-vaksin menyatakan bahawa dunia ni takkan aman selagi tidak ada vaksin. Maksudnya dunia kita ni takkan berlaku macam sedia kala kalau semua orang tidak diberikan vaksin. Golongan yang anti-vaksin ni pula ialah golongan yang macam tidak percaya kepada keselamatan vaksin tu. Kerana terdapat banyak jurnal-jurnal tetapi jurnal-jurnal itu tidak diketengahkan tentang side effect kepada vaksin tu. Apatah lagi kalau macam vaksin COVID-19 ni kan, dia berlaku tahun 2019, kenapa begitu cepat sangat dah dikeluarkan vaksin. Malah terdapat pula dalam internet lah kita kata di ruangan maya ni perbincangan bahawa orang yang menghasilkan vaksin itu pun tak nak dirinya dicucuk dulu vaksin. Jadi kan perkara-perkara yang macam tu menyebabkan macam ada pertentangan ilmu-ilmu yang macam ni. Jadi kita sebagai orang Islam, apa sikap kita? Sikap kita memanglah kita kata berbalik kepada Al-Quran dan juga As-Sunnah. Tetapi kalau kita kata berbalik kepada Al-Quran dan juga Sunnah, dia terlalu simplistik. Bagaimana cara dia? Cara dia ialah betul-betul ambil apakah panduan Quran dan juga Sunnah itu, kita terap masuk, kita bawa masuk dalam setting bidang kita. Jangan semuanya ambil ilmu daripada Barat, kan? Jangan semua ambil ilmu daripada Barat. Kalau Barat kata madu menyebabkan kencing manis, maka kita pun macam okay, fine, kita pun terima madu menyebabkan kencing manis. Jadi kat mana sebenarnya kebenaran sunnah Nabi yang mengatakan bahawa madu itu penawar? Rupa-rupanya dicek-cek sebenarnya bukan masalah madu tu. Kalau madu itu betul-betul dihasilkan daripada perut lebah, memang madu tu menjadi penawar kepada penyakit. Yang berlaku sekarang ni ialah berlakunya mafia madu. Iaitu apa? Ambil madu tapi dicampurkan dengan gula, dicampurkan dengan lemon. Malah dibagi lebah tu makan gula. Yang menyebabkan berlaku ada gula yang tak baguslah dalam madu tu. Jadi bukan salah hadis Nabi tu, tapi salahnya ialah corruption yang berlaku pada manusia dalam bidang tersebut. Jadi benda inilah yang kita macam kita memang kena minta lah doa kepada Allah. Di samping usaha-usaha zahir kita ni, memang kita kena harus mempergiatkan usaha batin kita. Usaha batin ni maksudnya usaha rohani kita untuk kita banyak-banyak berdoa kepada Allah, melindungi kita daripada corruption yang ada dekat dunia ini. Berapa banyak makanan kita dan dah tak selamat untuk dimakan. Sebab terlalu banyak racun, terlalu banyak GMO. Jadi benda ni lah satu perjuangan sebenarnya. Dia perjuangan, tak kisah. Maksudnya sekarang ni kan, dalam setting agama ialah perjuangan untuk menjaga keimanan. Dalam setting bidang-bidang sains dan teknologi pun ialah untuk menjaga keimanan kepada Allah, keimanan kepada kitab, keimanan kepada apa yang disarankan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Jadi poin dia ialah perkaitan antara bab 3 dan bab 4 ni ialah jangan kita tinggalkan apakah panduan-panduan yang telah dinyatakan dalam Quran dan juga sunnah. Keyakinan kita harus macam betul-betul teguh kukuh terhadap apa yang dinyatakan oleh Quran dan juga sunnah. Adapun penemuan-penemuan sains itu ialah hanya penemuan-penemuan yang dijumpai oleh manusia, yang dilaporkan oleh manusia. Jurnal itu, tak kisahlah ranking jurnal artikel yang tinggi-tinggi semua tu ialah berdasarkan apa yang dilaporkan oleh manusia, apa yang dijumpai oleh manusia kan. Tetapi yang sebenar-benar yang complete set ialah apa yang dinyatakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ustaz harap sangat boleh faham apa yang Ustazah nyatakan ni. Kalau macam ada perkara yang awak tak jelas dan sebagainya, tolong bertanya. Okey, jangan terus terima saja apa yang Ustazah cakap ni tanpa anda memikirkannya terlebih dahulu. Okey, baik. Sekarang kita nak masuk sikit. Video Ustazah ni yang tak bestnya sebab dia boleh record 15 minit, 12 minit tu yang jadi macam terputus tu. Jadi sekarang kita nak masuk kepada definisi syariah. Definisi syariah. Okey, dari segi bahasa, syariah ni berasal perkataan syara'a yang bermaksud sumber air yang bersih ni. Dari laluan yang lurus, laluan yang bersih, jernih, yang jelas dia punya sumbernya. Itu dari segi bahasa. Tapi apabila kita menyatakan syariah, dia bermaksud pembentukan dan penetapan peraturan berkaitan dengan hukum-hukum. Maksudnya kalau kahwin dengan adik-beradik, apa hukum dia? Kalau buat mengandung secara beradas kan, maksudnya bayi tabung uji contohnya, boleh ke tak boleh, apa hukum dia? Jadi dia menetapkan peraturan-peraturan lah kepada hukum-hukum dan dia bersifat praktikal ke atas mukallaf dan semua perkara yang berkaitan dengannya. Maksudnya syariat ini ialah sesuatu perkara yang mesti dilakukan dan boleh diamalkan oleh manusia yang bersifat mukallaf. Mukallaf ni adalah orang yang boleh menanggung beban dosa dan juga pahala. Mukallaf orang yang menerima tanggungjawab. Setiap perbuatan mukallaf pada keseluruhannya tidak terlepas daripada maslahah dan juga mafsadah yang dikaitkan dengan hukum syarak. Maksudnya setiap perbuatan kita ni dia terkait dengan hukum. Sebagai contohnya, apa hukum tidur sepanjang hari bulan Ramadan? Hukum dia makruh. Apa hukumnya untuk kita masuk bilik air dengan kaki kanan? Hukumnya menyalahi sunnah, makruh. Masuk bilik air patutnya dengan kaki kiri. Apa hukumnya duduk saja tak buat apa-apa? Hukumnya makruh juga sebab membuang masa. Apa hukumnya tengok video lucah sebelum tidur? Hukumnya berdosa. Faham tak? Jadi semua perbuatan kita ni ada berkaitan hukum hakam dia. Sama ada harus, wajib, haram, makruh, sunat, fardu, ada berkaitan dengan sah, ada berkaitan dengan batal dan sebagainya. Jadi semua hukum hakam kita ni melibatkan hukum. Sekali lagi, semua perbuatan kita melibatkan ataupun berkait dengan hukum. Segala peraturan yang telah disyariatkan oleh Allah agar semua manusia melaksanakannya untuk diri sendiri dalam hubungannya dengan Allah, semua manusia dan alam semesta. Jadi, perbuatan kita ni ada dia punya hukum hakam, sama ada perbuatan kita melibatkan kita dengan Allah. Contohnya kita merasai kita berdosa. Hukumnya apa tu? Hukumnya ialah wajib. Wajib ke? Wajiblah kita rasa diri kita berdosa. Mana boleh kita rasa diri kita tak berdosa sedangkan kita memang berdosa. Jadi hukum dengan Allah. Apa hukumnya kalau kita meminta sesuatu selain daripada Allah? Hukumnya haram, jatuh syirik. Jadi dalam hubungan dengan Allah pun ada hukum hakam. Sesama manusia pun ada hukum hakam. Hukum hakam dengan mak ayah, hukum hakam dengan adik-beradik, hukum hakam dengan kawan. Kalau dah berkahwin nanti hukum hakam antara suami isteri dengan anak-anak. Semuanya ada hukum hakam. Begitu juga dengan alam. Buang sampah rata-rata, potong pokok tak semena-mena, potong pokok, mencemarkan alam, buang minyak dekat dalam sinki. Minyak tu kan akan menyebabkan pencemaran kepada alam kita ni kan. Maksudnya semua hukum hakam kita ni berkaitan dengan semua perbuatan kita ni berkait dengan hukum hakam. Jadi dalam Islam ini ada keistimewaan dia. Syariat Islam ini dia bersifat syumul, sepadu, seimbang, tetap, anjal, ideal dan juga realistik. Bukan ideal, ini ideal dan realistik. Dan semua sebenarnya semua ni anda dah belajar anda dah belajar dalam bab tamadun sem lepas. Sifat-sifat Islam itu, begitu jugalah sifat-sifat syariah. Jadi sebenarnya syariah ni sebenarnya kalau kita memahami syariah ni dalam ruang lingkup keimanan kepada Allah,
Dia akan memperkukuhkan lagi keyakinan kita bahawa Allah sayang kita. Allah sebenarnya nak jaga kita. Bukan sebenarnya hukum hakam ini untuk mengongkong kita. Okey. Wallahu a'lam.